Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan mengenai sumber modal. Saya Nurul Ain binti Rahim, nombor matrik 266746. Okey. Tabungan dan pelaburan. Tabungan adalah simpanan yang dibuat oleh isi rumah dan dipinjam oleh pelabur untuk pelaburan. Bocoran akibat tabungan akan disuntik kembali melalui pelaburan. GTP guna tenaga penuh ataupun keseimbangan akan selalu dicapai. Pelaburan dan tabungan ditentukan sepenuhnya oleh kadar bunga benar. Menyimpan adalah untuk mendapatkan keuntungan dalam bentuk kadar bunga. Semakin tinggi kadar bunga benar, semakin tinggi simpanan. Keluk tabungan juga dikenali sebagai keluk penawaran dana boleh pinjam. Lebih tinggi R, lebih tinggi tabungan S. Teori klasik menganggap simpanan biasanya dalam bentuk bond, kadar bunga benar adalah harga terhadap dana boleh pinjam. Okey, kat sini adalah graf untuk dana keluk tabungan. Okey, kadar bunga benar bersamaan dengan kadar bunga nominal tolak kadar inflasi. Iaitu dalam formulanya R equal to Rn equal to N. Hubungan antara kadar bunga benar dan penawaran dana boleh pinjam. Jika kadar bunga benar naik dari R0 ke R1, tabungan naik dari S0 ke S1 dan sebaliknya jika kadar bunga benar turun ke R2, tabungan turun ke S2. Okey, yang ini boleh tengok pada graf di atas lah. Okey, seterusnya pelaburan permintaan dana boleh pinjam. Pengusaha berbelanja dalam bentuk pelaburan yang besar. Pengusaha akan meminjam untuk membuat pelaburan. Mengikut teori klasik, pelaburan adalah berhubung songsan dengan kadar bunga benar. Jika kadar bunga benar naik, pelaburan jatuh dan sebaliknya jika kadar bunga benar jatuh, pelaburan akan naik. Okay, mengikut klasik tabungan selalu sama dengan pelaburan. Oleh sebab itu, di dalam ekonomi tidak akan berlakunya bocoran. Guna tenaga penuh dicapai kerana semua tabungan akan digunakan semula. Oleh itu, akan wujud kadar bunga benar keseimbangan di pasaran di mana tabungan akan sama dengan pelaburan. Okey, ini adalah dia punya pengiraan lah keseimbangan tabungan sama dengan pelaburan pada titik kadar bunga benar iaitu RE, pelaburan keseimbangan pada LE, tabungan keseimbangan pada SE iaitu LE sama dengan SE. Okay, seterusnya. Perbelanjaan kerajaan dan permintaan terhadap dana boleh pinjam. Teori klasik kerajaan juga berbelanja sama ada berbelanja pengurusan atau belanja pelaburan. Kerajaan akan meminjam dari dana boleh pinjam jika belanjawan defisit iaitu hasil cukai lebih daripada perbelanjaan kerajaan. Di mana perlu buat pinjaman iaitu bila kerajaan berbelanja secara defisit iaitu hasil cukai lebih pada perbelanjaan, kerajaan di mana G perlu buat pinjaman. Okey, ini boleh tengok pada graf di bawah lah. Maka keluk permintaan terhadap dana boleh pinjam akan meningkat ke atas, kadar bunga benar akan naik. Kenaikan kadar bunga benar akan menggalakkan isi rumah untuk meningkatkan tabungan. Bila tabungan naik, maka penggunaan akan jatuh. Bila kadar bunga benar naik, pelaburan akan jatuh. Oleh itu, jumlah perbelanjaan swasta iaitu campuran antara kejatuhan dalam penggunaan isi rumah iaitu C dan kejatuhan dalam pelaburan firma iaitu I adalah sama dengan jumlah defisit belanjawan kerajaan. Belanjawan defisit iaitu keluk pelaburan akan naik dari I ke I tambah dalam kurungan G tolak T. Kesannya kadar bunga benar naik dari R1 ke R2. Bila R naik, tabungan naik dari S1 ke S2, maka penggunaan pula akan jatuh. Pada masa yang sama, bila R naik, pelaburan akan jatuh kerana kos meminjam menaik. Keinginan melabur jatuh. Pelaburan jatuh dari I1 ke I2. Jumlah kemerosotan dalam perbelanjaan swasta ialah campuran di antara kenaikan tabungan swasta iaitu S1, S2 dan penurunan dalam pelaburan swasta I1, I2 yang ditunjuk oleh defisit perbelanjaan kerajaan iaitu jarak G tolak T iaitu jarak E1F. Okey, semua apa yang saya cakap ni boleh tengok pada graf di bawah lah.
Belanjawan surplus atau cukai melebihi perbelanjaan kerajaan. Lebihan ini akan ditabung. Kerajaan menawarkan dana boleh pinjam. Bila kerajaan menabung, keluk tabungan akan bergerak ke kanan dari S ke S plus T minus G. Kadar bunga benar akan jatuh dari R1 ke R2. Bila kadar bunga jatuh, maka tabungan swasta akan jatuh. Penggunaan naik dan pelaburan swasta naik. Bila kadar bunga benar jatuh, tabungan swasta akan jatuh dari S1 ke S2. Bila tabungan jatuh dan pelaburan naik, mengikut klasik penggunaan swasta akan naik. Pada masa yang sama, pelaburan swasta naik dari I1 ke I2. Bila tabungan jatuh dan pelaburan naik, bererti belanjaan swasta akan naik. Jumlah kenaikan perbelanjaan swasta ditunjuk oleh jarak belanjawan lebihan tadi, iaitu jarak T minus G atau jarak E1L. Seterusnya adalah tabungan isi rumah. Perbezaan antara pendapatan boleh belanja individu, iaitu pendapatan individu selepas ditolak cukai dan ditambah bayaran pindahan diterima. Dengan perbelanjaan penggunaan ialah tabungan individu. Pendapatan boleh guna bersamaan dengan pendapatan perseorangan, tolak dengan cukai pendapatan, dan perbelanjaan penggunaan tabungan. Kemampuan sesebuah isi rumah untuk menabung bergantung kepada tingkat pendapatan benar dan saiz serta komposisi ahli keluarga. Kemampuan inisiatif untuk menabung dipengaruhi oleh keutamaan penggunaan isi rumah. Berbelanja sekarang atau menangguhkan penggunaan ke masa hadapan. Bergantung pula kepada pulangan yang diperolehi dengan menangguhkan penggunaan ke masa depan. Pilihan ini juga dipengaruhi oleh faktor demografi, kesal pendapatan, pulangan ke atas tabungan, instrumen untuk menabung. Seterusnya adalah faktor demografi. Kebanyakan negara membangun mempunyai penduduk ramai dan kadar kelahiran tinggi. Bilangan anak dan tanggungan besar menyebabkan isi rumah, terutamanya yang berpendapatan kecil, terpaksa membuat pertimbangan dalam memenuhi keperluan asas, menabung dan melabur ke atas modal manusia. Sekiranya kadar kelahiran dapat dikurangkan, dengan sendirinya beban tanggungan dapat dikurangkan dan secara tidak langsung membolehkan kaum wanita, terutamanya suri rumah, menceburi pasaran buruh secara aktif. Meningkatkan pendapatan isi rumah dan meningkatkan peluang untuk menabung. Tabungan amat diperlukan sama ada untuk pembiayaan pendidikan anak atau untuk perbelanjaan membeli rumah dan sebagainya. Bagi masyarakat tradisional, tabungan juga diperlukan sebagai wang hantaran perkahwinan, untuk urusan kematian atau untuk tujuan keramaian tertentu. Sekiranya sebuah negara tidak mempunyai sistem keselamatan sosial, tabungan juga diperlukan untuk digunakan semasa hari tua untuk menanggung ahli keluarga seperti ibu bapa. Tabungan juga mungkin diperlukan sebagai pusaka daripada ibu bapa kepada anak mereka. Teori penggunaan kitanah hayat, perlakuan penggunaan dan tabungan bergantung kepada komposisi umur penduduk sebuah negara. Kemampuan dan kecenderungan untuk menabung berubah menurut peringkat umur individu. Pertama, semasa kecil adalah tanggungan keluarga. Kedua, usia muda adalah golongan peminjam. Dan ketiga, pertengahan adalah penabung. Dan keempat, peringkat tua adalah makan tabungan. Pada peringkat agregat, sesebuah negara melalui perubahan daripada kadar kesuburan tinggi ke kadar kesuburan rendah. Maka, semakin tinggi peratusan penduduk beralih ke peringkat menabung, orang akan lebih berhati-hati. Oleh itu, tabungan individu akan meningkat. Dari aspek lain, apabila lebih makan atau subur, peringkat seterusnya menabung. Seterusnya, sebuah negara yang mengalami kadar kesuburan rendah untuk tempoh yang lama akan mempunyai peratusan tinggi penduduk yang agak berumur. Di samping itu, jika berlaku peningkatan jangka hayat, life expectancy, ini pula akan menekankan tabungan ke bawah, iaitu mengguna tabungan. Sebaliknya, ada juga pendapat yang mengatakan bahawa bagi negara yang mempunyai penduduk yang panjang jangka hayatnya, penduduk akan menabung lebih banyak masa dalam alam pekerjaan. Okey, seterusnya. Kesan pendapatan atas tabungan.
Tabungan bergantung kepada peningkatan dan agihan pendapatan. Isi rumah yang pendapatan tinggi mempunyai keupayaan dan kecenderungan menabung yang lebih besar kerana keperluan asas mereka telah dapat dipenuhi. Sebahagian perbelanjaan pengguna seperti perbelanjaan untuk makan adalah kurang anjal terhadap pendapatan. Perbelanjaan kurang bergantung kepada pendapatan. Apabila pendapatan per kapita meningkat, peratus pendapatan yang diperuntukkan untuk tabungan juga meningkat. Walau bagaimanapun, kecenderungan menabung berbeza menurut jenis pendapatan. Menurut model Calder, kecenderungan menabung daripada keuntungan adalah lebih tinggi daripada kecenderungan menabung daripada upah dan pendapatan pemburuhan. Tingkat pendapatan negara tertentu pengagihan pendapatan upah kepada untung akan meningkat. Tabungan agregat. Kerajaan mempunyai dasar pencukaian yang memberi keutamaan atau berpihak kepada keuntungan syarikat berbanding cukai pendapatan individu. Menurut hipotesis pendapatan tetap, kecenderungan untuk menabung sud adalah tinggi. Pendapatan sementara yang positif, menabung sud juga adalah tinggi. Jika negatif, maka isi rumah akan memakan tabungan. Penggunaan dipengaruhi oleh pendapatan tetap isi rumah dan fungsi penggunaan. Dalam jangka pendek, bahagian pendapatan yang dibelanjakan boleh berubah. Hipotesis pendapatan tetap mempunyai implikasi ke atas kadar tabungan di negara membangun, iaitu Y equal to saving. Pertumbuhan ekonomi, pendapatan sementara boleh menjadi positif dan besar. Pendapatan sebenar yang diterima oleh isi rumah sentiasa lebih besar daripada anggaran pendapatan tetap. Kesannya, kadar tabungan isi rumah boleh meningkat secara mendadak dan seterusnya meningkatkan tabungan kasar negara dan pembiayaan pembentukan modal. Apabila ekonomi meleset, tabungan isi rumah akan jatuh dengan banyak. Berkaitan hipotesis, pendapatan tetap dan ekonomi negara membangun masih didebatkan. Isi rumah yang berada dalam kelas pendapatan rendah dan kelas menengah bawahan dikatakan cuma akan meningkatkan aspirasi penggunaan semasa apabila berlaku peningkatan pendapatan ketika era kemajuan ekonomi. Akibatnya, tabungan pada peringkat awal pembangunan ekonomi sukar meningkat. Okay. Pulangan pelaburan. Inisiatif untuk menabung bergantung kepada kadar faedah nominal, iaitu bukan benar. Kadar cukai ke atas pendapatan bukan benar dan jangka kadar inflasi. Pulangan kepada tabungan. Kadar faedah benar jangka selepas ditolak cukai. Peningkatan kadar cukai ke atas pendapatan bunga dan peningkatan kadar inflasi jangkaan akan mengurangkan inisiatif menabung pada mana-mana tingkat kadar faedah nominal. Bila inflasi meningkat, orang cenderung tidak menabung. Contoh pengiraan jangkaan kaedah faedah adalah seperti berikut. Okey, boleh tengok contoh di bawah. Okey, daripada pengiraan di atas, sekiranya keutamaan masa bagi menabung time preference of saver menunjukkan bahawa RM1011 daripada penggunaan benar adalah 1 tahun dinilai lebih daripada RM1 daripada penggunaan semasa. Maka wujud inisiatif untuk menabung pada jangkaan kadar inflasi 6%. Umumnya adalah diandaikan bahawa jumlah tabungan atau penawaran dana boleh pinjam akan meningkat dengan meningkatnya kadar faedah nominal sekiranya jangkaan kadar inflasi dan jangkaan kadar cukai ke atas pendapatan faedah adalah tetap. Dengan itu, kelok penawaran bagi dana boleh pinjam akan mencerun ke atas dari kiri ke kanan. Okey, seterusnya saya serahkan kepada Nazri. Assalamualaikum dan selamat malam.
Saya Muhammad Anwar bin Muhammad Anwar, nombor matrik 266590. Saya akan sambung slide daripada AIM. Instrumen tabungan isi rumah. Kemampuan untuk menabung berkait dengan pendapatan dan insentif untuk menabung pula berkait dengan jagaan pulangan bersih selepas cukai. Faktor lain yang boleh mempengaruhi tabungan ialah kewujudan instrumen tabungan. Contohnya, di negara membangun, perkhidmatan bank mungkin tidak meliputi semua kawasan luar bandar. Sekiranya ada kemudahan perkhidmatan bank sekalipun, isi rumah di negara membangun mungkin tidak biasa menabung secara tetap di bank. Bagi isi rumah yang berpendapatan rendah, syarat minimum untuk membuka akaun dengan bank menjadi faktor tolakan untuk memulakan tabungan dalam jumlah yang kecil. Oleh itu, bagi kawasan kampung dan luar bandar, salah satu cara untuk memudah dan menggalakkan tabungan dan kemudahan pinjaman adalah melalui penubuhan koperasi kredit. Satu lagi instrumen untuk tabungan pembiayaan adalah dalam bentuk stok dan bond. Namun begitu, pasaran saham di kebanyakan negara membangun masih pada tahap yang rendah. Dasar belanjawan, iaitu dasar fiskal dan dasar kewangan. Kawal turun naik perbelanjaan agregat golongan AE. Ketidakstabilan AE disebabkan oleh komponen pelaburan yang tidak menentu, iaitu mengawal melalui kadar bunga. Kawal turun naik dalam kegiatan ekonomi jika terdapat kejutan dalam pasaran yang menyebabkan wujudnya masalah deflasi atau inflasi dalam kurungan dengan mengawalkan jumlah wang, memajukan sektor-sektor ekonomi tertentu yang boleh memacu pertumbuhan ekonomi, iaitu dengan T menurun atau G meningkat, sebagai instrumen untuk memberikan hasil kepada kerajaan dan instrumen pengagihan pendapatan di kalangan penduduk melalui cukai yang dikenakan, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan memberi tumpuan kepada pertambahan pengeluar barang-barang dan perkhidmatan secara fizikal, sebagai instrumen sokongan dan galakan kepada sektor swasta untuk memacu pertumbuhan ekonomi secara agregat. Dasar fiskal. Dasar fiskal diskresioner. Langkah-langkah kerajaan di dalam mengubah perbelanjaan kerajaan dan sistem atau kadar cukai. Membaiki ketidakstabilan kitaran perniagaan jika ekonomi meleset, mengurangkan kemelesetan. Jika ekonomi melambung, mengurangkan keadaan yang melambung. Kitaran perniagaan akan lebih stabil jika wujudnya penstabil automatik dalam ekonomi. Dasar fiskal diskresioner. Dasar fiskal berbicara. 1. Membuat perubahan ke atas jumlah dan corak perbelanjaan kerajaan. 2. Membuat perubahan ke atas sistem atau kadar cukai. Nombor 3. Membuat perubahan secara serentak ke atas kedua-dua instrumen tersebut. Penstabil automatik, iaitu nombor 1, cukai progresif dan cukai berkadar. Nombor 2, bayaran pindahan kerajaan skim insuran pengangguran. Nombor 3, dasar harga maksimum dan dasar harga minimum. Perubahan ke atas jumlah dan corak perbelanjaan kerajaan biasanya dibuat setiap tahun. Kerajaan mengurang atau menambahkan perbelanjaan capai tujuan ekonomi ditetapkan. Perbelanjaan kerajaan terbahagi kepada perbelanjaan pengurusan dan perbelanjaan pembangunan. Pendapatan yang dimiliki digunakan ke atas barang-barang yang dikeluarkan oleh ekonomi, iaitu permintaan agregat meningkat. Proses pengganda pertumbuhan ekonomi akan berlaku. Dalam sini kita ada buat satu gambar rajah ni, iaitu perbelanjaan pengurusan, iaitu dengan membayar gaji kaki tangan awam, perbelanjaan faedah-faedah kepada kaki tangan awam dan pembelian alatan perkakas untuk menggerakkan sektor awam. Perbelanjaan pembangunan iaitu pembinaan sekolah, jalan raya, sistem pengairan dan sebagainya
Perbelanjaan kerajaan memberikan pendapatan kepada sektor swasta termasuklah firma dan rumah tangga. Itu hasil pada bisnes mereka. Perubahan ke atas sistem dan kadar cukai. Perubahan keseluruhan instrumen cukai atau sebahagian instrumen cukai-cukai yang tertentu sahaja. Cukai boleh ditambah peratusnya, iaitu rokok, dimasukkan. Mereka yang Y rendah atau lesen radio dan TV atau diperkenalkan cukai baru. Cukai dikenakan ke atas firma dan isi rumah. Tujuannya untuk menggalakkan produktiviti firma dan galakkan peningkatan perbelanjaan agregat. Di antara contoh cukai yang biasanya mengalami perubahan ialah cukai pendapatan, cukai rokok, cukai syarikat dan cukai-cukai lain sama ada di kalangan syarikat atau isi rumah. Misalnya cukai jualan, cukai keuntungan yang dikenakan pada syarikat. Syarikat boleh memindahkan beban tersebut kepada pengguna dengan menaikkan harga barang yang dijual. Perubahan serentak. Jika kerajaan meningkat perbelanjaan ini dibiayai oleh cukai yang dikutip. Kerajaan akan menaikkan perbelanjaan dan menaikkan cukai. Jika perbelanjaan yang dibuat melebihi hasil cukai, maka kerajaan melaksanakan dasar fiskal kurangan atau defisit, iaitu jumlah hasil kerajaan berkurang. Jika perbelanjaan kurang dari hasil cukai, kerajaan mengamalkan dasar fiskal lebihan surplus, iaitu jumlah hasil kerajaan bertambah. Jika perbelanjaan kerajaan sama dengan hasil cukai, kerajaan dikatakan mengamalkan dasar fiskal yang seimbang. Pemantap penstabil automatik. Dasar fiskal budi bicara yang dijalankan oleh kerajaan bagi membantu mencapai kestabilan ekonomi negara. Ia memainkan peranan yang kecil dalam membantu dasar fiskal untuk mengurangkan naik turun tingkat kegiatan dan kestabilan ekonomi. Misalnya, dalam masa kemelesetan, pemantap automatik dapat mengurangkan masalah kemelesetan supaya keadaan tidak menjadi terlalu teruk. Sebaliknya, jika ekonomi sedang mengalami perkembangan yang terlalu pesat, maka pemantap automatik akan mengurangkan kepesatan perkembangan ekonomi tersebut. Antara penstabilan yang diamalkan ialah cukai progresif dan cukai berkadar, bayaran pindahan kerajaan, skim insurans pengangguran dan dasar harga maksimum dan dasar harga minimum. Cukai progresif dan cukai berkadar. Cukai berkadar atau sebanding, peratus cukai yang dikenakan adalah sama, tetapi jumlah cukai yang dibayar semakin meningkat. Misalnya, peratus cukai ialah 5%, jumlah cukai yang dibayar semakin tinggi jika pendapatan semakin tinggi. Cukai progresif. Peratus cukai yang dikenakan semakin tinggi jika pendapatan meningkat. Misalnya, jika pendapatan RM1,000, peratus cukai ialah 2%. Dan jika pendapatan naik menjadi RM2,000, peratus cukai ialah 5%. Jika pendapatan naik lagi menjadi RM3,000, peratus cukai ialah 10%. Sewaktu ekonomi melambung, pendapatan negara meningkat secara automatik. Hasil cukai turut meningkat menyebabkan permintaan agregat menurun. Perbelanjaan agregat akan dapat dikawal. Semasa ekonomi meleset, pendapatan negara merosot. Jumlah cukai yang dibayar semakin rendah, penggunaan tidak akan jatuh keterlaluan. Perbelanjaan menjadi lebih stabil dan halang kejatuhan permintaan agregat secara berlebihan. Slide seterusnya saya akan serah kepada Encik Nazri untuk meneruskan. Okey, terima kasih Encik Anwar. Dengar tak? Dengar. Okey, bayaran pindahan kerajaan skim insurans pengangguran. Sewaktu kemelesetan ekonomi, pendapatan negara merosot dan kadar guna tenaga rendah. Pekerja cenderung hilang pekerjaan. Perbelanjaan kerajaan dalam bentuk skim pengangguran turut bertambah. Tambahan bantuan kewangan mengurangkan pengucupan ekonomi dengan mengurangkan kejatuhan perbelanjaan agregat. Skim ini akan memberikan bantuan kewangan secara tetap sehinggalah pekerja berkenaan mendapat pekerjaan semula. Contoh bayaran pindahan kerajaan ialah allowance pengangguran yang diberikan oleh kerajaan kepada penganggur.
Tambahan allowance tersebut dapat meningkatkan permintaan agregat. Akibatnya masalah kemelesetan akan dapat dikurangkan. Sewaktu ekonomi stabil melambung, pendapatan negara meningkat, kadar guna tenaga tinggi dan kadar pengangguran adalah rendah. Bantuan kewangan kepada para penganggur jatuh. Dalam masa inflasi, tarikan permintaan jumlah penganggur adalah kurang. Oleh itu, bayaran allowance pengangguran turut berkurangan. Sesungguhnya, pengurangan allowance tersebut akan mengurangkan permintaan agregat yang seterusnya dapat mengurangkan inflasi yang terjadi. Next. Dasar harga minima dan dasar harga maksimum tetap. Kawalan harga dapat menstabilkan tingkat harga dengan menghalang kenaikan atau penurunan harga yang berlebihan. Semasa inflasi dasar harga maksimum menyekat kenaikan harga bagi barang-barang kawalan. Dasar harga maksimum ialah satu dasar kerajaan menetapkan harga yang lebih rendah daripada harga keseimbangan di pasaran. Semasa kemelesetan dasar harga minimum, kerajaan boleh melaksanakan dasar harga minimum bagi membendung kejatuhan harga barang. Dasar harga minimum ialah satu dasar kerajaan menetapkan harga yang lebih tinggi daripada harga keseimbangan di pasaran. Harga produk pertanian cenderung merosot. Ini sudah tentu akan menurunkan pendapatan di kalangan petani. Dengan adanya dasar ini, pendapatan petani ialah terjamin dan stabil. Tidak berupaya menyelesaikan masalah pengangguran, inflasi ataupun untuk menjana pertumbuhan ekonomi melalui pertambahan pengeluaran barang-barang dan perkhidmatan. Mengawal kitaran perniagaan supaya tidak terlalu serius. Cukai progresif dan cukai berkadar yang bertujuan untuk memberikan hasil kepada kerajaan dan mengagihkan pendapatan kepada rakyat. Dasar harga minimum pula bertujuan untuk membantu pengeluar yang terlibat dalam barang-barang pengeluaran produk pertanian. Skim insurans pengangguran bertujuan untuk menjamin kebajikan pekerja yang hilang pekerjaan. Cukai jualan, cukai akses, cukai yang dikutip secara tetap bagi setiap unit barangan. Biasanya harga jualan selepas cukai adalah lebih tinggi dari harga asal. Contoh cukai ke atas rokok atau minuman keras. Rajah menunjukkan PE keseimbangan harga, QE keseimbangan kuantiti. Apabila cukai akses dikenakan sebanyak TO, keluk penawaran akan berpindah ke kiri dari SO ke ST. Harga dan kuantiti selepas cukai masing-masing adalah PET dan QET. Gambar tersebut juga menunjukkan beban cukai yang ditanggung oleh penggunaan dan pengeluar. Beban cukai yang ditanggung oleh pengguna adalah PETPE, QET dan pengeluar adalah PSPE, QET. Di mana jumlah cukai adalah TO, QET. Dari rajah ini, dia weight loss atau kerugian yang hilang. Tiada siapa yang dapat adalah TUV. Ditanggung oleh pengguna TUW, ditanggung pengeluar WUT. Ni gambar ni. Soalnya cukai cukai yang dikutip secara berkadar atau peratusan. Duti atau cukai yang dikenakan mengikut nilai barang. Jika harga barangan semakin tinggi, jumlah cukai bagi barangan tersebut juga semakin tinggi. PE dan QE adalah masing-masing harga dan kuantiti keseimbangan asal. Apabila cukai dikenakan sebanyak T%, keluk penawaran akan berpindah ke kiri dari SO ke ST. Harga dan kuantiti selepas cukai masing-masing adalah PET dan QET. Gambar tersebut juga menunjukkan beban cukai yang ditanggung oleh pengguna dan pengeluar. Beban cukai yang ditanggung oleh pengguna adalah PETPE dan QET. Beban cukai yang ditanggung oleh pengeluar adalah PSPE dan QET, di mana cukai
adalah kawasan PET dan PSVT atau PETPS. Dari lajak ini, dia weight loss atau kerugian yang hilang. Tiada siapa yang dapat adalah TVW di mana ditanggung oleh pengguna TUW, pengeluar WUV. Soalnya, next.